Assalamualaikum bro. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah khairil amin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya kasihi Raisul Majlis Al-Muhtaram, moderator kita pada malam ini, Al-Fadil Ustaz Aswad Nasrun, sahabat saya. Dan Alhamdulillah kami bersama pergi umrah, bawa 144 orang. Ramai berebut untuk pergi kucuk Hajarul Aswad. Saya kata tak payah. Kalau boleh, kucuk Ustaz Aswad, dapat Hajarul Aswad. Nasib mereka tak kucuk dia. Yang saya kasihi Abang Haji Subhi, mengangkat pengurusi Masjid Rantau Panjang. Dan saya dihantar oleh orang-orang Kelantan. Mereka duduk tunggu 6 bulan dah tuan-tuan di Kelantan. Bila Ustaz Abdullah Khairi nak main? Mereka kata Alhamdulillah malam ni saya ada di sana. Ustaz Rantau Panjang ni masjid nama apa? Pakat mesej dalam Facebook. Saya kata Rantau Panjang ni bukan di Kelantan, di Penaga Kepala Batas. Mereka kata penipu tu ya hak penganjur ni. Dia tak bohong mana Rantau Panjang. Bubuklah Penaga Kepala Batas. Kan, mereka pun pening tuan-tuan, marah kita. InsyaAllah saya akan ada di Kelantan bulan 5 ni. Seminggu, insyaAllah pusing Kelantan. Tuan-tuan yang dikasihi, saya sebenarnya cukup sibuk. Malam ni sepatutnya berada di Selayang. Tapi Ustaz kita tolonglah turun dekat Rantau Panjang ni. Sebab pekat biru. Jadi terpaksa cancel di Selayang. Kemarin saya ceramah 6 ceramah. Kuliah subuh, kuliah duha, baca khutbah di Masjid Taman Ria Sultan Abdul Halim. Kemudian ceramah di Mahat Tafiz Bidong. Malam tu pula di Surah Ampangan Nibong Tebal. Hampir 2,000 orang hadir, termasuk dengan Datuk Dr. Mansur hadir. Alhamdulillah. Lepas tu dia kata Ustaz Alang nak balik, jom pergi pula pukul 11 ceramah lagi di Mahat Tafiz Al-Faizin. 6 ceramah. Balik-balik tidur tekang-kang. Bini kejut, bang. Awak subuh. Tengok 6.30. Awak yang kejut lewat. Aku pun setia kot. Dia driver. Allah. Tapi Alhamdulillah kita dapat sama-sama tuan-tuan malam ni. Dan saya bersyukur sebab bersama dengan Ustaz Aswad. Sebab ahli panel dia kena bagi selari. Baru ni tuan-tuan, mereka panggil di Selangor nak bersama dengan Ustaz Kazim. Mampu aku tak. Mampu Ustaz Kazim aku tak mau. Lepas tu sebelum tu, tahun lepas saya forum di Taipei bersama dengan Ustaz Wan Soho Bani Leman. Di dataran Taipei tu. Allah tuan-tuan, tak ngam tuan-tuan, dia hantam saya atas ceramah, atas forum tu. Dia hantam pom-pom, bukan dia ni, dia hantam kita. Kita ceramah biasalah buat lawak-lawak. Dia kata dalam agama mana ada lawak? Dia ceramah orang makan belah. Saya ceramah orang makan mai. Dia pengang tu. Dia hantam saya. Hantam tuan-tuan. Dia ingat dia boleh hantam. Aku hantam balik. Jemaah jadi pening ni ceramah kau kelahi. Mampu tuan-tuan. Buat dengan Ridwan Tri tak boleh tuan-tuan. Tu saya habaq. Ustaz nak panggil bagi selari. Dia kata Ustaz Aswad boleh? Ustaz Aswad boleh. InsyaAllah. Panggil orang lain, tobat aku tak main lah. Tuan-tuan yang dikasihi dan rahmati Allah. Apakah layanan Allah kepada orang yang engkar? Tuan-tuan, manusia ini, tuan-tuan kena ingat, dia lupa, kemudian dia melakukan kesalahan. Kecuali apa? Dengan lupa dan kesalahan ini, orang yang bertaubat kepada Allah. Kita ni annas daripada kalimah nun sinya, nasia, lupa. Kan kita lupa. Bila lupa, fazakir inna fa'ati zikra tanfa'ul mu'minin. Kena beri peringatan. Kita buat forum, buat ceramah, buat kuliah, bagi peringatan supaya manusia tak lupa. Tapi ada orang tak mau dengar tuan-tuan. Walaupun duduk sebelah masjid. Macam kampung saya tu, umur 80. Masjid main, kuliah duduk belakang. Duduk gelintir rokok daun. Gigi tak ada. Ni hak ni masuk dalam lah. Kata orang, aku pomok cuma aku geram. Sini ada apa? Ni gigi tak ada. Isap rokok daun tak pernah masuk. Tapi main masjid. Duduk di apa bantai apa? Tempat sidang tu lah.
Lepas tu kata puan, kami buat tuan-tuan Qiyamul Lail dengan Ustaz Osman Ibrahim. Menangis habis. Dia duduk lepas tu, dia main juga. Lakon, aku geram. Dia kata Ustaz Osman Ibrahim berlakon. Sampai korang tak tahu lah tuan-tuan. Ni tengok, kita lupa Fazakir beri peringatan. Peringatan tu kadang-kadang dia lembut. Macam Ustaz Aswad dia mula 1, 2, 3. Saya dah, aku dia 3 tu hari. Dia sampai dia 8. Sebab apa? Kadang-kadang lembut. Kadang orang, dia tak boleh dengan lembut. Dia kena tengok tu dia, dia kena jadi tu. Dia kena terekah. Baru dia sedang. Kalau tidak dia lembut, dia kau dah lena. Kena terekah. Sebab tu anak muda sekarang, ini peranan anak muda. Saya tengok ada. Alhamdulillah. Ini anak muda yang bersama dengan kami ni setiap kuliah. Orang macam ni kita nak. Kita nak mereka dengan ketegasan. Kebanyakan sekarang kuliah tuan-tuan, anak-anak muda. Semalam di Ampangan 2,000 orang, 1,800 anak muda duduk di depan ni. Orang tua-tua duduk belakang. Aku tengok duduk lena, aku terekah selalu kan. Masjid tanduk, geng tua-tua pergi kuliah 30 orang lah, duduk depan. Kita bagi salam lena dah. Tak ada bagi salam pun lena dah. Kita ceramah je ni bam. Tak. Cakap slow. Saya tak apa-apa. Gelak pun tak larat dah. Nak ceramah pun tak semangat. Kita terekah. Ustaz jangan kuat sangat. Takut syahid. Takut mampus. Sampai macam tu. Tapi Alhamdulillah. Fazakir beri peringatan. Ada cara tak? Ustaz Abdullah Khairi memang cara macam tu. Tuan-tuan nak cara lembut, panggil Ustaz Gazim. Aku tak ada lembutnya. Nak keras, insya-Allah. Nak tegas macam ni. Nampak muka macam ni, tapi memang ceramah saya macam tu. Sebab apa? Kita lupa bagi peringatan. Kemudian apa? Kita ada kesalahan, maka kita bertaubat kepada Allah. Tapi tak nak juga buat dosa. Allah sebut dalam Quran, walilladzina kafaru wa qala alladzi walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim, dan kamu akan melihat orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang berdosa ni, walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim, di hadapan Allah esok mereka berdiri. Lalu apa? Nanakisu ru'usihim 'inda rabbihim, mereka menundukkan kepala mereka di hadapan Tuhan mereka. Esok orang yang buat dosa, semayang pun tak mau, puasa pun tak mau, langgar hukum Allah Subhanahu wa taala. Ulama dihina, bukan saja hina, cerca ulama bagi tazkirah, keluar masjid, kereta ustaz ditikam dengan screwdriver. Ada tuan-tuan tikam kereta saya dengan screwdriver. Keluar daripada masjid, mereka langgar belakang kereta saya. Itu dia tuan-tuan. Hina ustaz-ustaz, ulama-ulama tak nak menjalankan hukum Allah. Bukan saja tak nak, semayang pun tak mau. Bukan saya tak mau, hina pula orang yang datang rumah Allah. Allah kata apa? Rabbana absarna. Esok di akhirat dia tunduk kepala, dia sebut di hadapan Allah, Rabbana absarna. Ya Allah, hari ni kami tengok ya Allah. Tengok apa tuan-tuan? Disambung dalam ayat yang lain. Amma yatasaalun. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Pada hari itu kamu akan tengok apa tangan kamu buat. Tuan-tuan, orang berdosa ni dia akan tengok apa tangan buat. Tangan pernah makan rasuah, dia akan tengok. Tangan pernah tipu orang, dia akan tengok. Tangan pernah zalim dekat orang, dia akan tengok. Tangan pernah pangkah naik kepada pemimpin yang zalim. Oi, dia tengok oi. Hampa ingat tak tengok ke? Ni rantau panjang ni menang UBU ni. Kalah habis turun. Ni ada ni depan ni nampak ni. Ni tangan ni. Rabbana absarna. Ni tangan. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yada. Apa tangan buat? Tapi orang kafir dia kata apa? Ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, bagilah aku jadi tanah ya Allah. Orang kafir minta jadi tanah, tapi kita bukan tanah tuan-tuan. Kita akan tengok apa tangan kita buat. Rabbana absarna wa sami'na. Mereka akan dengar orang yang berdosa ni. Apa mereka dengar? Kita tengok dalam Quran, Allah sebut. Dalam Quran, al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari itu Allah tutup akan mulut kamu. Hari itu mulut tutup. Wa tukallimuna aydihim. Tangan ni akan bercakap. Esok di akhirat tuan-tuan, kita akan dengar apa tangan kita bercakap.
Tangan ini pernah buat maksiat. Tangan ini pernah pegang anak-anak perempuan yang bukan mahram. Tangan ini pernah mengambil benda-benda yang dilarang oleh Allah. Tangan ni akan bercakap. Tuan-tuan jangan ditipu. Tangan bercakap, mulut tutup. Tangan bercakap. Apa lagi? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Maka menjadi saksilah akan kaki kamu apa yang telah kamu lakukan. Kaki ni jadi saksi. Hari ni tuan-tuan datang ramai-ramai mai rumah Allah. Dia berdesing je. Okey, boleh? Jauh sikit. Oh, orang rumah tak boleh dengar. Dengar tu. Boleh? Hello? Boleh tuan? Boleh dong? Tak boleh, aku nak balik. Tuan, ni wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kaki akan jadi saksi apa yang kita buat masa hidup dunia. Kalaulah tuan-tuan datang rumah Allah pada hari ini berjalan kaki, pahala cukup besar. Kalaulah tuan-tuan naik kereta, pahala pun yang sama. Naik motor, alhamdulillah tuan-tuan, Allah bagi. Sebab esok apa yang kita buat semuanya kita akan dengar. Kemudian apa? Bila dah dengar tuan-tuan, dalam ayat yang lain Allah sebut. Apa Allah sebut? Allah sebut dalam ayat yang lain, walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Dan bagi orang yang ingkar kepada perintah Allah masa hidup, tak mau ikut perintah Allah, semayang pun tak mau, lawan Allah Subhanahu wa taala, mereka ni disebut kafara, kufur, ingkar. Mereka ni disedia apa? Walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam, neraka jahannam. Macam Ustaz Suat kata, kita mesti kena lalu satu neraka nama Jahannam. Di atas ada titik sirat. Tuan-tuan kena ingat, neraka Jahannam ni paling awal. Yang bawah nama apa? Hawiyah. Hawiyah ni untuk siapa? Untuk Abdullah bin Ubay. Bukan Abdullah Khairi ya, Abdullah bin Ubay. Nah, untuk siapa? Namrud, untuk Haman, untuk Qarun. Ni. Yang atas ni nama apa tuan-tuan? Jahannam. Jahannam ni nak masuk ke? Wa bi'sal masir, seburuk-buruk tempat kembali. Kemudian disambung, iza ulqu fiha sami'u laha. Tengok, orang nak masuk neraka Jahannam bukan ditarik elok-elok, nak masuk ke silap. Ulqu ni apa dalam bahasa Arab? Dilempar. Ulqu fiha, dalam api neraka, sami'u laha, mereka mendengar tuan-tuan. Syahiqan, jeritan manusia, ya Allah, keluarkan kami ya Allah, kami tak tahan dah. Ni kita nak masuk ni, kita duduk dengar dalam neraka tu, duduk menjerit. Syahiqan wa hiya tafur, mendidih api neraka, blub 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 blub. Ya tuan-tuan, takadu tamayyazu minal ghaib, hampir terpecah disebab marah api neraka. Sudah dahsyatnya. Ni kita duduk dengar ni. Sambung lagi. kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Setiap kali mereka dicampak dalam api neraka, akan tanya orang jaga api neraka, siapa? Malik Zabadiah. Alam ya'tikum nadhir, tidakkah datang kepada kamu orang bagi peringatan masa hidup dunia? Tak adakah orang ceramah, orang tazkirah, orang baca khutbah, orang buat kuliah, ada dengar tak? Alam ya'tikum nadhir, dengar tak weh? Dengar tak? Ni, nampak tak orang berdosa ni? Dengar tak dia tanya? Alam ya'tikum nazir? Dengar tak? Qalu bala qad ja'ana nazirun. Betul, telah datang orang bagi peringatan. Nama dia Ustaz Abdullah Khairi. Dia ceramah bam. Ustaz Aswad, Ustaz apa nama Ustaz lah? Ustaz Naim bagi ceramah. Panggil Ustaz Sahul, Ustaz macam-macam. PU tak ngaji cerai. Kan? Panggil semua. Fakazabna, tapi menipu. Allah, duduk kena okok. Politik tu. Kita cerita tentang politik, tak ada kerja lain, kira parti ya. Kita cerita agama, cerita agama. Allah duk kira agama. Tengok, kerajaan Malaysia ni apa, relax. Tengok, makan boleh. Gula naik pun boleh minum. Orang kata pasal gula naik untuk mengurangkan kencing manis. Kalau betul tu darah tinggi, naik garam. Kalau tol naik apa? Naik minyak entah membubuh daripada orang semua lah. Ni nampak tak? Fakazabna, penipu. Wa qulna ma nazzalallahu min syai'. Kami lawan Allah. Kami tak suka apa yang diberitahu oleh ulama-ulama, alim ulama, ustaz-ustaz. Ma nazzalallahu min syai'.
Kami ni Allah tak turun apa kat kami pun. Kami lawan pun kami boleh makan. Kereta kami lebih besar daripada ustaz yang duk ikut perintah Allah. Kami duk lawan ni, kami ni kereta Mercedes, dia kat Cahaya. Kami lawan, ni tengok kami KE20, dia besar ke kayu lah. Apa tengok lawan tu. Kontraktor besar, apa ingat mangkuk ayun apa pakai sorban. Baru ni saya baca khutbah seorang kontraktor pakai merch. Habis-habis ustaz, bagus ustaz khutbah hari ni, jom kita pergi makan. Tengok pakai serban, kepala botak, janggut jemput. Saya tengok, loh jalan pun pernah kena stroke. Ya, cerewet. Nak bawa kita makan, kita pun ikutlah. Dalam hati lah, tak sebutlah. Tiba-tiba sampai depan masjid. Mercedes tuan-tuan, E280 kompresor. Bukan E240 hak 4,000. Hak start tu kak geran mana nak juga. Ni E280 kompresor. Jalan sengit lah. Kata ustaz, jelas. Tu dia. Saya pun ni depan ke belakang. Ustaz, belakang boleh, depan boleh. Saya duduk depan, duduk. Tak atau. Dia ikut bentuk badan. Hampa ada tak kereta orang rantau panjang duduk macam bentuk badan? Badan apa? Duduk keras tentu. Tak ada apa. Dia duduk. Tu, dia bentuk badan. Kita pun. Sedap jenis tak pernah tu. Kan? Sedap ni. Sedap. Ish. Tuan Haji. Ni kereta kan? Apa? Ustaz ingat saya apa? Dia kata tu makan dalam. Kita ingat dia siapa? Mungkin dia ingat kita ni dia temangkuk ayun. Kita duk tengok kan, janggut jemput, kepala botak pakai serban. Lepas tu jalan sengit kan. Ish, dia ni rupanya tuan-tuan bukan kontraktor. Dia antara orang yang beli kereta, jual kereta mewah di Sungai Tani. Allah, saya tengok-tengok dia. Dia bawa tu, ustaz nak try ke? Dia tak payah. Dia pun rupanya tak payah start. Pakai tekan lah. Kereta hampa. Kereta tu imam. Tu pun sokong. Satu Malaysia. Allah. Kereta tuan-tuan 12,000 KE20 tuan-tuan. Kadang-kadang main masjid kena jalan sendiri. Tahu apa? Pasal bubuh dia tak orang masuk. Sampai masjid tuan-tuan balik sendiri. Pasal orang tolak. Tu pun kita mesti bersama dengan kerajaan Malaysia. Satu Malaysia. Rakyat didahulukan. Kepala otak hang. Punya teruk kita ni duduk di Kuantan, duduk di Johor Bahru, di Georgetown, gantung flash mob 30 hari bulan. Kami nak harga turun. Nak harga turun. Ganti depa 20,000. 30,000 tuan-tuan. Nak harga turun. Kita duduk penaga, duduk rantau panjang, gaji 600, campur berim 650. Tu pun sehari 35 sen. Kami nak minyak naik. 600 nak minyak naik. Gaji 20,000 nak minyak turun. Apa aku tak tahu penin bodoh ni. Saya dah main kempen sama ni. Ni penaga ni. Malam di hari raya tu kempen kata. Terang ni. Hampa ni kita nak kerajaan yang bukan tindah rakyat. Kerajaan yang mesti beri kepada rakyat. Sebab ini hak rakyat. Mereka dengar. Tengok. Kita ingat boleh menang dah. Rupanya lagi banyak kalah. Di antaranya ni. Rantau panjang lah. Tak sedap ni. Ni. Kita duk habang ni. Ustaz duk abang. Apa ada cerita? Dia boleh boleh apa tuan-tuan? Apa tak boleh? Allah kali aku bunuh Pulau Ketam tuan-tuan. Tuan-tuan nak abang ni Rabbana absarna wa sami'na. Kami dengar ni. Dengar apa tuan-tuan? Ni syahiqan wa yatafuni. Dan dengar ni apa tuan-tuan? Depa kata aku walaupun aku tak ikut perintah Allah, Allah tak turun apa kat aku pun. Aku duk seronok macam tu memang tuan-tuan. Ini yang berlaku. Rabbana absarna wa sami'na farji'na. Bila mereka dah dengar, mereka dah tengok, farji'na, kembali kami ke dunia ya Allah, na'mal salihan. Kami nak buat amal soleh ya Allah. Nak buat amal soleh dah tak guna dah. Dah duduk dalam alam barzah. Dah duduk dalam alam kubur. Ni sebelum tuan-tuan kita nak dimasuk alam kubur, nak masuk alam barzah, nak buat apa sekarang? Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah. Barang siapa yang nak bertemu dengan Tuhannya, buat amal soleh. Lah. Kita nak layanan Allah yang baik, buat amal soleh. Apa Allah suruh?
Tuan-tuan tengok, kami ustaz, belum tentu ustaz Aswad abang, kami syurga Allah. Tapi kita yakin tuan-tuan, bila amal soleh kita buat, amal soleh yang tidak mensyirikkan Allah, menjamin kita syurga Allah. Sebab tu kita dakwah sekarang, kita tekan ini. Tekan apa? Manusia yang bukan min ibadatil ibad, tetapi min ibadatillah. Manusia yang bukan menyembah kepada manusia, tetapi menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan takut dengan manusia. Buat apa kita buat forum, tapi manusia masih takut dengan manusia. Kita nak manusia yang hati mereka, wahai anak muda, takut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila takut dengan Allah, kita yakin. Yakin macam mana tuan-tuan? Rezeki milik Allah. Apa yang kita dapat milik Allah. Bila milik Allah, kita akan yakinkan keyakinan pemuda-pemuda, orang-orang yang hebat, jundullah, tentera-tentera Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Layanan Allah kepada orang yang ikut perintah Allah apa? Innalil muttaqina mafada. Allah sediakan syurga kepada kita. Syurga, innalil muttaqina hadaiqa wa a'naba. Syurga ni disediakan kebun-kebun kurma dan kebun anggur. Syarat dia orang yang bertakwa. Tuan-tuan nak dah takwa? Syurga, kebun anggur bukan apa nama semangkuk apa anggur, kebun duduk dalam syurga. Syarat takwa. Apa nama Ajwa, satu kebun. Mariami, Yusuf Tayyub. Weh, bukan sekilang weh, sekebun. Hampa nak tak? Syarat takwa. Buah anggur, satu kebun. Innalil muttaqin hadaiqa wa'adab wa kawa'ib atraba. Disediakan pula orang yang bertakwa ni, yang ikut perintah Allah ni, layanan Allah. Apa dah lagi tuan-tuan? Bidadari yang sama umur. Am tak nikah bidadari bidadari weh. Kenapa kamu? Bukan sama hak belah ni. Ni nampak tak segak apa. Orang penaga makan beras banyak, semua gemuk. Makcik marah no. Pandai belah makcik no. Lepas no, masa saya duk mengadap Seri Muda, anak orang penaga slim 36, 36. Tapi umur 40 cuba tengok. Sombong. Muka best semua. Pandai suami belah, bagus. Suami belah bagus. Sebab tu saya nak abang tuan-tuan. Disediakan bidadari sama umur. Setengah ulama kata 25, setengah kata 35. Syarat dia takwa untuk dapat layanan Allah. Wa ka'san dihaqa, disediakan gelas yang tertulis nama Abdullah Khairi, Aswad Nasrun, Naim, Haji Subhi. Minum hilang dahaga selama-lamanya. Itu layanan Allah. Syarat orang bertakwa. Wa ka'san diha la yasma'una fiha lagwan wala kizaba. Kamu tidak akan dengar dalam neraka perkara yang tipu dan lara. Dalam surga orang yang tipu tak boleh dengar dah. La boleh dolan TV3. Ya, kerajaan begitu prihatin menaikkan GST kerana ini untuk kepentingan rakyat. Kita pun JKK, tengok bagus untuk rakyat. Yang ni yang kita nak. Semua kita dapat. Minyak naik, bagus. Minyak naik tak apa. Sebab apa? Sebab negara kita, negara yang tak ada minyak. Tuan-tuan tahu, negara Malaysia ni pengeluaran minyak nombor berapa? Walaupun tak masuk dalam OPEC, tapi minyak Malaysia termahal di dunia. Minyak apa yang tak ada? Malaysia. Minyak petrol, minyak diesel, minyak kelapa sawit, minyak nyonyong, minyak gamat, minyak Adab, minyak, aku nak dagu, minyak, macam-macam minyak. Loh, Thailand ada minyak. Minyak apa pun tak ada. Tapi Thailand tuan-tuan, harga lebih kurang kita. Tapi minyak di Thailand mahal. Ada tol lah di Thailand? Tak ada. Ambil hang-hangguk macam menapi ya. Thailand tol pun tak ada. Malaysia minyak mahal, tol kena. Bukan saja tol kena, road tax kena. Bukan saja road tax kena, atas jalan raya ada lagi AES. Tengok, tu pun kita tak apa. Minyak naik bagus untuk kepentingan rakyat. Kepentingan apa? Untuk kroni-kroni membeli kapal terbang hampir 7 biji. Untuk apa? Untuk kepentingan individu tertentu. Allahu Akbar. Tapi kita tak nampak tuan-tuan. Di akhirat tak ada tipu. Lah boleh tengok TV3. Kita bengang dia. Ada tak kita tumbuk TV3? Tak ada. Hampa tengok buat tak tahu dah. Hampa anggap kami macam TV3. Buat tak tahu. Kan? Sebab apa? Jangan tumbuk aku pula. Kan? Anggap TV3. Ni tipu, lara tak ada. Dia kata, ustaz, kalau jalan hukum Allah, habis yang ustaz, kami tak boleh tengok gambar Hindustan. Lah,
Oi, apa nak tengok gambar Hindustan, tengoklah. Hukum Allah ni bukan pasal Hindustan. Pasal orang mencuri, pasal orang rogol, pasal orang yang rasuah, orang yang bunuh orang. Dia kata, ustaz, kalau jalan hukum Allah, habis lah kami. Sebab apa? Dia mencuri. Saya nak tanya orang rantau panjang, kita mencuri tak? Kita rogol tak? Kita apa nama bunuh orang tak? Tak. Pasal apa kita takut nak jalan hukum Allah? Tengok kerajaan Brunei. Beta dengan kuasa yang ada, beta akan melaksanakan hukum Allah yang terkandung dalam Quran pada bulan April. Baru sebut aja nak laksana. Dengan izin Allah, Datuk Dr. Harudin P. melawat bulan 12, jenayah dapat diturun 50%. Baru nak laksana. Sebab apa? Hukum Allah ni nakalan minallah, cegahan. Dengan izin Allah, Dr. Harudin kata, baru nak laksana bulan April, Allah berikan rezeki kepada kerajaan Brunei. Mereka menjumpai 6 lagi telaga minyak yang boleh diguna untuk 600 tahun akan datang. Baldatun tayyibatun wa rabbul ghafur. Negeri yang laksana hukum Allah, Allah bagi keampunan rahmat kepada negeri tersebut. Oi, bila kita nak habaq, nak cakap kat TV tak boleh. Dalam masjid nak buat macam mana lagi? Sebab esok di akhirat tak ada tipu dah. Lah mereka tipu nak jawab macam mana? Nak jawab TV tak boleh. Saya masuk TV 2 kali rakam lah. TV Hijrah. Tak keluar-keluar, rakam lah. Lah kali aku balur macam ni, nak buat macam mana lagi? Kan? Tipu tak ada. Kemudian disebut dalam ayat muttaqiina ala ratrafin khudrin wa aqaril hisan. Dalam surga disediakan pemaidani, syarat dia takwa. Dalam surga yang berwarna khudrin. Khudrin warna apa, Ustaz? Hijau. Weh, tak ada warna biru, weh. Aku nak abang gambar. Ni dapat ni nampak ni warna biru. Kita masjid ni macam-macam, kita komplain. Jamaah, ustaz, Maji, jangan kira apa orang kata. Kira apa Allah kata. Lepas kita buat forum ni, lepas kata, jangan kira apa orang kata, ustaz. Kira Allah kata. Ni masjid kita ni, kita tak buat aircon. Dia kata, panas nak mampu, betul tak? Aku berpeluh aku. Kan? Lepas buh aircon, lepas kata pula, apa orang kapit buh warna biru. Lah kata juga. Lepas tukar buh warna hijau, kata juga, apa buh warna hijau? Awak tak bubuh putih di tengah, kata juga. Jangan kira apa orang kata, apa Allah kata. Tengok orang yang bertakwa, Allah sediakan pemadani hamparan warna khudrin hijau. Syarat dia ikut perintah Allah, jadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Eloklah, depa bagi dah tisu dah. Boleh aku berhenti round yang pertama. Kita jumpa selepas ini. Jangan ke mana-mana. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada lah. Depa suruh ikat tirai kuat-kuat macam tu. No. Jadi alhamdulillah kita dapat keterangan sedikit, bukan sedikit, banyak tentang layanan Allah dan penyesalan yang akan kita hadapi bila bertemu dengan Allah nanti. Sepatutnya benda ni dah jadi peringatan kepada kita. Hampir setiap hari berlaku kematian tu, ya Ustaz. Sepatutnya dengan kematian tu saja dah boleh mengubah hidup kita dan iman kita semakin kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza jaa ahaduhumul maut la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Bila tibanya ajal seseorang itu tidak dipercepatkan walaupun sesaat dan tidak diperawalkan walaupun sesaat. Maka yakinkah kita bahawa apabila kita nak bertemu dengan kematian, masa tu kita mampu berubah untuk beriman dan yakin dengan janji Allah? Kita tak mau, ni secara ulasan daripada Ustaz Abdullah Khairi tadi, kita tak mau kembali kepada Allah dalam keadaan kita menyesal dengan apa yang kita lakukan. Idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un. Apabila tiba kematian kepada kita, kita akan kata kat Tuhan, ya Allah, balikkanlah aku ke atas dunia, la'alli a'malu salihan, sebab aku nak buat amal soleh. Tapi Allah dah tak layan dah masa tu. Duduklah kita di dalam barzakh, menanti malaikat mai untuk balun kita sungguh-sungguh. Kemudian azab di padang mahsyar, seperti mana yang diceritakan oleh Al-Fadhil Ustaz tadi. Maka mudah-mudahan apa yang diterangkan oleh Ustaz boleh ubah walaupun tak banyak, sedikit keyakinan kita. Keyakinan sepatutnya kepada Allah 100%, tidak boleh ada keraguan, syak ataupun zon tak boleh ada. Kena buang semua tu. Kita percaya dengan dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran yang sampai kat kita, fakta-fakta yang ada di dalam tu.
Bahkan dibukti pula dengan negara-negara luar seperti mana yang diceritakan tadi. Jadi apa lagi yang menghalang kita daripada yakin dengan janji Allah? Itu secara kesimpulan lah. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Ustaz Abdullah Khairi di atas penerangan yang sangat-sangat terperinci. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah saya mewakili Masjid Onta Panjang juga ingin kalau tuan-tuan tengok masjid ni pun, insya-Allah kita akan buat beberapa perubahan lah. Beberapa perubahan. Kita akan lancarkan lah derma daripada masjid ni. Yang dalam ni kita akan jalankan tabung, insya-Allah boleh jalan. Ada belakang ustaz tu ada tabung tu, boleh jalan. Belah muslimat dan belah muslimin kita gerakkan tabung sama-sama. Dan yang di luar kita ada bagi 2 orang anak muda kita kutip dekat luar sana. Jadi bagilah sedekah jariah, sedekatin jariah. Ni sedekah jariah yang mengalir. Pasal kata jariah yang mengalir? Sebab aliran sedekah tidak akan berhenti. Aliran kita bagi RM1 ke RM2 yang bagus sebenarnya RM10 seorang. Dia tak pernah berhenti sampai ke hari kiamat. Tu yang dikatakan dengan nama jariah. Baik, terima kasih banyak-banyak.